Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup. Siapa yang menguji kamu? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Supaya menguji kamu, dia bukan siapa tu. Situ apa siapa? Yang depan buat siapa? Di antara kamu yang lebih baik. Jadi Allah Ta'ala jadikan tu dia tujuan menguji insan tadi dengan ujian dia. Tu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur, yang kami telah mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, ayat semua menunjukkan apa? Manusia di atas dunia ini pentas ujian, pentas lakonan untuk dia membawa skrip besar Quran dan Sunnah. Ya, kalau betul ikut, maka lakonan dia diterima selamat di akhirat. Kalau tidak, sangkut di sana besok. Dan sangkut bukan sangkut saja, azab besar di sana besok. Yang keempat adalah menjadi satu hikmah yang besar manusia diletakkan dalam kehidupan di dunia dengan sifat yang ada pada mereka, di mana mereka boleh membuat pertimbangan antara akal dan nafsu, di antara kecenderungan kepada kebaikan dan dorongan ke arah kejahatan, petunjuk daripada Tuhan yang Rahman dan bisikan syaitan. Boleh bezakan. Ya, mana boleh menilai apa yang ada di hadapan mereka kalau sifat yang ada pada mereka diletakkan pada tempatnya. Di samping itu dengan limpah yang tidak terhingga daripada Allah SWT pada mereka, maka diutuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ke mana lemak nikmat besar. Adanya para ulama yang salihin, yang saleh, yang benar-benar menjalankan tugas kerana Allah. Di samping kitab Allah Ta'ala yang lengkap dengan batas sempadan, ya, perangsang, ya, untuk amal baik, dan amaran, ya, bagi amal kejahatan, iktibar, pengajaran, dan pengajaran. Oleh itu mereka mengenal perintah Tuhan dan larangan, dan mengerti akan tanggungjawab mereka, dan mereka sepatutnya hendaklah meluahkan pengabdian dengan iman, amal dan taat, ya, segalanya memenuhi kemampuan mereka. Dan hakikat ini dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Mengabdi diri bermakna, ya, liya'rifun, supaya mereka makrifat. Sebab tanpa makrifat mereka tak boleh mengabdikan diri sebenar kepada Ta'ala. Jadi oleh kerana demikian itu perlu dipaham betapa besarnya hikmah hari pembalasan, yaumul ba'as, yaumul jaza', hari pembalasan di sana itu. Maka tiadalah sia-sia Allah Ta'ala menjadikan manusia dan meletakkan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Dan sepatutnya manusia yang ditugaskan itu mestilah mengetahui keputusan dari tindak tanduk pegangan amalan mereka selama ini. Mereka mesti tahu keputusan dia ni sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tanpa hari kiamat, amalan mereka tidak ada apa-apa keputusan yang sebenar, dan keputusan itu bukannya dengan cara mereka menepuk dada menghukum diri sendiri, tetapi Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta mereka, pemberi keputusan yang maha adil dan sebenar. Oleh itu mestilah ada hari dan ketika mereka bertemu.
dan dihadapkan di hadapan pengadilannya. Maka Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia, yang memerintahkan mereka, yang mengurniakan kepada mereka, iaitulah Tuhan yang hanya diserahkan kepadanya urusan hari akhirat. Pada hari besok terserah kepada Allah SWT segala-galanya, tidak ada satu campur tangan manusia. Maka urusan itu akan berlaku dengan sehebatnya, iaitulah mereka diberikan keadilan dalam semua tindak tanduk amalan dia. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik, baik. Kalau jahat, itulah sebaliknya. Kemudian yang kelima, sesungguhnya Allah telah memberikan peluang yang luas kepada manusia, berpuluh-puluh tahun hidup. Orang umat dulu beratus tahun, ya. Dan terbentang pula di hadapan mereka jalan-jalan kebaikan dengan terang daripada Al-Quran dan Sunnah, dan juga jalan kejahatan, kebenaran dan kebatilan seiring dua. Kemudian sifat-sifat mulia dan keji semua Tuhan tunjukkan, taat dan maksiat, serta dinyatakan apa yang layak bagi manusia dan tidak layak pada mereka, apa yang sepatut dia kena buat, ya, dan sebaliknya. Maka boleh memilih antara dua perkara dan dua jalan itu, ya. Dan suatu hari Tuhan kata apa? Imma syakiran wa imma kafura, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqna, kemudian tak jadikan supaya apa? Jadikan imma syakiran wa imma kafura. Imma dia syukur, dia beriman, atau imma dia kufur dengan Ta'ala. Qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasa mati. Kematian, perpisahan roh dengan jasad, dan semakin dekat. Kami akan menguji kamu. Dia telah letakkan kita ni ialah nabluwakum bil syarri wal khair fitnatan, dengan maknanya keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, apa fitnah, mana cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Memotivasikan diri kita dengan wa ilaina turja'un, kepada kami, pada Allah Ta'ala kita akan balik. Bila balik maknanya apa? Akan siap di sana tempat pengadilan yang sangat hebat, pembalasan yang sangat dahsyat, ya. Nikmat pun dahsyat, azab pun dahsyat. Yang keenam, Allah Ta'ala mentaklifkan setiap insan dengan kumpulan yang benar-benar ada pada mereka dengan syarat. Iaitulah taklif menurut sempadan kemampuan mereka yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, yang maha mengetahui perkara-perkara yang berhubung dengan manusia lebih daripada manusia lagi, mengetahui hal dia mana. Allah Ta'ala lebih mengetahui, sebab kita ni milik dia. Oleh kerana itu Allah Ta'ala letakkan semua tu memang tepat, ya, benda-benda arahan dia, semua benda dibuat. Mana tak buat tu jahat nafsu dia mana. Dan Allah tidak pernah memberati dan menzalimi dengan benda yang dia tak boleh buat. Tu firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Mana benda yang Tuhan buat memang manusia sanggup buat, dia tak buat itu jahat dia maknanya, ya. Tuhan tak suruh buat benda-benda yang kita tak mampu untuk maknanya mengetahui dia. Dan lagi firman Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Kita tengok berat, benda tu Tuhan ringankan. Musafir penat, diizinkan kita ambil rosah, boleh jamak, boleh kasar. Puasa sampai peringkat tak boleh juga, dia benarkan berbuka, boleh qada balik. Dan itulah serukan syariat. Allah Ta'ala tak memberatkan, ya. Menurut kadar kemampuan dan kurniaan Allah Ta'ala, ya, berlakunya, ya, dia panggil darajat taklif yang dipersoalkan pada hari kiamat. Oleh itu maka orang-orang fakir miskin yang tiada harta bertanggungjawab menurut kadar kemampuannya dari segi sabar dan juga kemampuan jasad menjalani kerja Islam tadi.
Ya, dia tidak berdosa kerana tidak mengeluarkan zakat sebab dia tak ada harta, dan tidak mengerjakan haji sebab dia tak cukup syarat, dan tidak apa-apa maknanya sumbangan harta kepada perjuangan Islam kerana dia tidak mempunyai kemampuan harta. Jadi banyak lepas soalan dia. Bab ni lepas, bab infak pun dia tak ada kan soal. Itu pula banyak tak infak, berat dia. Banyak tak keluar zakat, banyak nak jawab mana. Adapun orang yang kaya raya mempunyai kemampuan dari segi kewajipan, ya, kewajipan harta benda, maka dia ditaklifkan, iaitu zakat umpamanya, dan bertanggungjawab pada hari kiamat. Semua tu akan disoal esok, mana kamu gunakan harta kamu. Tu. Dia lagi banyak dia ambil, lagi banyak dia kena jawab di akhirat esok, ya. Dari mana diambil harta itu, bagaimana diambil, cara mana, cara betul ke, cara riba, cara haram ke, dan ke mana pula dibelanja. Ya, dari mana, cara mana, kemudian belanja pun tanya, kau belanja kat mana, tempat yang disuruh ataupun dilarang. Sebab tu bagi memotivasikan ni, zikrul akhirat adalah benda yang sangat penting, ya. Kalau tak ingat akhirat, memang hanyut jawab ni. Itu di antara. Dan satu lagi, orang yang diberikan kemampuan akal, mempunyai sifat cerdik, lain tanggungjawabnya dengan seorang yang bodoh. Orang ni memang berpura bendul kan. Dia jual karipap 50 sen kan, tukar nama kuih lain 50 sen, dia tak boleh jawab. Dia nak sebut karipap dia. Kalau kuih apam 10 tak boleh jawab. Padahal harga sama, ya, tu logo berbendul. Orang macam ni lain cerita. Yang ni tak cerdik, orang profesor bahagian keduniaan, tiba-tiba akhirat Tuhan pun dia tak kenal dia. Ilmu syariat pun dia tak cari. Oh, berat nak jawab tu. Ya, tiap-tiap langkah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Orang yang diberikan kemampuan akal, mempunyai sifat cerdik, lain tanggungjawab dia dengan orang yang bodoh. Maka orang yang bodoh itu tidaklah dibebankan seperti orang cerdik. Dia tak dibebankan, dia menyampaikan ilmu, kena mengajar, sebab dia tidak ada benda tu. Begitu jugalah orang yang berilmu dipertanggungjawabkan, ditanya pada hari kiamat menurut kadar ilmu yang dikurniakan padanya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jahil pula tidak disoal dalam perkara yang dia tidak mampu kerana dia ditakdirkan menjadi jahil. Cuma dia wajib mencari ilmu untuk pakaian diri dia tu paling kurang. Ilmu fardu ain tu tak dapat, tidak. Sebab untuk dia nak ibadat mesti kenal siapa Tuhan dia, itu Allah Ta'ala. Dan yang ibadat mesti tahu syarat rukun dia, itu ilmu fiqah. Dan yang paling besar nak kena jaga pula amalan tu, biar betul dengan dia, itu ilmu tasawuf. Tiga benda semua disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Habis. Kemudian orang yang berkuasa memerintah, mempunyai kerajaan, ada lagi tu akan ditanya dari segi ia menjalankan hukum Islam tak. Ya, hukum Lu'ri dijalankan kenapa? Itu hukum kafir Yahudi. Kenapa kau kekalkan? Quran disisirkan. Kenapa kau sisir? Oh, berat nak jawab. Dia tak jalan ke hukum Islam, berpada di akhirat. Tidak akan atau tidak membebankan pada orang tidak mempunyai kuasa. Ada pun orang tak ada pemimpin, dia tak jadi raja, tak ada pemimpin, ya, maka dia tak disoal. Tapi kalau disoal ke segi demokrasi, kau undi je apa? Kau dah tahu orang tu degil tak jalan Islam, kau pergi lantik lagi apa? Atau babit ini. Kerana ia tidak menjalankan hukum Islam dalam keadaan ia yakin kepada hukum Islam dan tidak reda kepada hukum yang lain, kena melaksanakan hukum itu di luar kemampuannya. Ya, bagi orang tak ada mandat, tak ada kuasa, soal itu dia tidak tanya. Tapi kalau soalnya memberi mandat, macam keadaan wakil negara kita, semua akan ditanya, kenapa engkau melantik orang yang sedang kau tahu dia membelakangkan hukum Allah Ta'ala. Itu di antara perkara-perkara yang besar nak dijawab persoalan di akhirat kelak. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammad Allahumma binna. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah.